الحمد لله الذي خص هذه الأمة المحمدية بعلو الإسناد وجعل علماءها مرجعا للعباد والعباد. نعم. وحفظة للشريعة المطهرة للشريعة المطهرة وحفظة للشريعة المطهرة من أهل زيغ والعناد ونوعهم إلى حفظة ونقلة ونقلة وجعل سندهم متصلا إلى التابعين ثم إلى الصحابة المكرمين نعم ثم إلى سيد الخلائق أجمعين صلى الله عليه وسلم وتلقى عن جبريل الأمين عن رب العالمين صلى الله وسلم عليه وعلى سائر النبيين وآلهم وصحبهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أحاط بالأنوار من كل الأجانب وهيبات مولانا عظيم نعلت ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا اللهم ما ينفعنا. ربي فقنا فقه لنا وقربات لنا في جامع القوت الأنثى وذكر. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. الفاتحة إلى حضرة المصنف رضي الله تعالى عنه الإمام العلامة الفقيه المسند الشيخ محمد سعيد سنبل المكي رحمه الله تعالى، وإلى العلامة المحدث المسند الفقيه الشيخ محمد ياسين الفاداني المكي رحمه الله تعالى. Dan juga ana memohon Fatihah juga untuk guru ana yang telah meninggal dunia lebih kurang dalam 2 minggu lepas. Tu awal-awal guru ana lah, awal syekh li, awal guru ana yang ana belajar, ta'allamtu minhu al-ilma wal adab. Ana belajar daripada dia ilmu wal adab. Ana ni duduk dengan dia sampai tahap orang kata macam ayah dengan anak duduk dengan dia. Kemudian ada seorang tu pelajar tu pun juga rapat dengan dia sampai orang kata ana cemburu dengan pelajar tersebut. Dan dia meninggal dunia umur dia lebih kurang ni dalam rasa dalam muda lagi dalam 50-an. 40 ke 50-an. 40 antara 40 50. Dan apa ya orang lama Syatiri. Dia meninggal dunia lebih kurang dalam seminggu lepas, 2 minggu lepas. Tapi masa tu ana rasa ana di sini ataupun di sana. Tapi ala kulli hal peringat nanti kalau boleh ya khatam nanti buat solat ghaib. Dan solat ghaib ni tidak tertentu mengikut sebahagian ulama dengan beberapa hari. Di hari nantilah ramai sikit. Kata para ulama apa? Boleh hatta sampai hari kiamat melainkan para nabi-nabi dan para rasul. Itu yang tak boleh solat ghaib. Jadi al-Fatihah ila al-musannif wa ila al-muhaqqiq wa ila syekhi al-ustaz Qamri Saleh radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم Jadi pada malam ni kita akan mulakan kitab yang baru, iaitu kitab Al-Awail As-Sumbuliyah lil Imam Syekh Sa'id Sumbul rahimahullah taala. Dengar dah Ziman? Confirm dengar. Baca. Dan kemudiannya ana nak beritahu, minta supaya setiap malam setiap kali bawa Awail bawa sekali 40 ijruni. Kerana ada beberapa hadis yang berulang-ulang dan kita akan tengok sana terus kita apa? Supaya apa tak perlu kita terjemah 2-3 kali lah. Maksudnya tiap kali bawa apa nama Awail Sumbuliyah ni bawalah 40 ijruni insya-Allah. Mana dia nanti akan ceritalah hakikat dia kenapa boleh semua. Kemudian yang pertama sekali ialah berkenaan dengan al-musannif rahimahullahu taala, iaitu namanya Asy-Syaikh Al-Allamah Al-Faqih Al-Musnid Asy-Syaikh Muhammad Sa'id Sumbul Al-Makki rahimahullahu taala. Pertama sekali berkenaan dengan musannif, secara ringkasnya al-musannif iaitu ma'ruf dengan gelaran Asy-Syaikh Muhammad Sa'id Sumbul Al-Majla'i, daripada kalangan ulama fiqh dan juga hadis, min ulama'il fiqh wal hadis, sehingga dia dikatakan sebagai faqihun syafi'i. Maka ini juga macam seperti yang saya sebut, kebanyakan ulama'ul hadis
min mutaqaddimihim wa mutaakhirihim min ulama'i asy-Syafi'iyyah radhiyallahu taala anhum wa ardhahum. Jadi Syekh Muhammad Sa'id Sumbul daripada kalangan ulama hadis dan juga ulama fiqh, iaitu bermazhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Dan al-Imam Syekh Sa'id Sumbul dia daripada Al-Makki, nisbah kepada Mekah. Kerana dia di antara ulama yang berada di kota Mekah dan mengajar di dalam Masjidil Haram. Mengajar di dalam Masjidil Haram. Dan Syekh Sa'id Sumbul rahimahullahu taala seperti mana belajar dengan ramai juga masyayikh, begitu juga mempunyai ramai daripada kalangan anak murid. Di antara anak murid yang paling terkenal iaitulah al-Imam Al-Kurdi rahimahullahu taala, faqihun muhaqqiqun Syafi'i, al-Imam Al-Kurdi. Nanti insya-Allah nanti akan selalu dengarlah nama al-Imam Al-Kurdi. Kerana memang tak dapat tidak bagi orang yang mendalami fiqh Syafi'i akan menyebut nama al-Imam Al-Kurdi rahimahullahu taala. Sehingga kan Syekhuna Al-Allamah Syekh Al-Judhi menyebutkan al-Imam Al-Kurdi faqihun muhaqqiq. Muhaqqiq. Maksudnya, dan Syekhuna Al-Allamah seorang syekh yang guana yang sangat payah nak memuji orang lah. Itu maklum, ma'ruf. Tapi dia puji al-Imam Al-Kurdi sebagai muhaqqiq. Maka al-Imam Al-Kurdi al-muhaqqiq ialah daripada kalangan anak murid Syekh Muhammad Sa'id Sumbul rahimahullahu taala. Dan berlaku di antara apa? Antara dua orang ni juga perbahasan ilmiah. Di antara musannif juga Imam Kurdi. Imam Kurdi dia karang hasyiah di atas Al-Muqaddimah Hadramiyah. Dia dah buat hasyiah Kurdi. Dia dah buat dua hasyiah. Hasyiah Sughra dan juga Kubra. Dan al-Imam Al-Kurdi dia disebut Al-Madani. Bukan nisbah pada Madani ni. Madani. Tak. Tapi nisbah kepada siapa? Nisbah kepada Madinah Al-Munawwarah. Dia mengajar di Masjid An-Nabawi alaihi salatu wassalam, sehingga kan mengarang sebahagian hawasyinya di mana? Di Masjid Nabawi alaihi salatu wassalam. Aywa. Aywa, dia sudah di Masjidil Haram. Dia mudarris Masjidil Haram. Adapun Syekh Al-Imam Al-Kurdi daripada ulama yang berada di Masjid Nabawi. Dan ada berlaku sedikit kisah, iaitu al-Imam Al-Kurdi sendiri cerita dalam Al-Fawaid Al-Madaniyah. Tengok dia karang kitab, nama kitab Al-Fawaid Al-Madaniyah. Maksud dia karang kitab, dia buh nama apa? Madinah Al-Munawwarah ala sahibi afdhalus salatu wassalam. Ketika itu Syekh Sa'id Sumbul ada mawaqif, dia ada kalam dalam masalah fatwa. Fatwa dia kerana fatwa dia atas mazhab Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala. Kata Syekh Sa'id Sumbul, la yajuzu al-ifta' bima yukhalifu at-tuhfah wan nihayah. Hadza kalam ajib taban. Dia kata, Syekh Sa'id Sumbul kata, tak boleh fatwa menyalahi tuhfah dan nihayah. Yang ni dia berpegang pada tuhfatul Syekh Ibn Hajar dan nihayah al-Imam apa? Nihayah siapa dia? Ar-Ramli. Dia kata tak boleh fatwa menyalahi tuhfah dan nihayah. Dia. Maksudnya apa? Semua kena pegang apa? Mazhab Syafi'i, nak fatwa mesti apa? Tuhfah dan nihayah. Hak lain pun dia tak tahu mana. Mana kitab-kitab Syekhul Islam Zakaria, mana kitab-kitab para ulama Mahsyi yang datang selepas itu, Al-Bajuri, Al-Qalyubi. Al-Bajuri, Qalyubi selepas tu. Apa nama ulama-ulama yang sebelum daripada Al-Imam Sa'id Sumbul. Dia kata tak boleh fatwa menyalahi tuhfah dan nihayah. Tu. Akhirnya berlaku apa yang berlaku? Berlaku ketika itu masa dia duduk mengajak. Dia duduk mengajak apa? Dia duduk mengajak dalam bersama anak-anak murid dia. Duduk mengajak. Tiba-tiba dia keluar perkataan daripada dia. Qaul yang menyalahi apa? Tuhfah dan nihayah. Dia bawa jangan fatwa menyalahi tuhfah dan nihayah. Tak boleh menyalahi tuhfah dan nihayah. Tuhfah dan nihayah dah pegangan kita. Tamam? Maka dia duduk mengajak lagu tu. Tiba-tiba dia takrir masalah dalam faraid. Menyalahi apa? Tuhfah dan nihayah. Lalu apa dia? Al-Imam Al-Kurdi tegur balik. Imam Kurdi, faqihun Syafi'i. Dia kata, Syekh, dia kata, bukan masalahnya begini. Masalah yang tepatnya apa? Dalam tuhfah nihayah sebutnya begini. Apa ada pun yang Syekh takrir dalam kitab Syamsuri. Waktu dia, Syekh Sa'id Sumbul kata apa? Dia kata, nak ikut yang mana ni? Dia kata ni. Dia kata, faraid bukan tengok tuhfah dia nihayah. Faraid tengok Syamsuri. Khas. Lalu Imam Kurdi pun rak balik. Dia kata apa? Dia kata bahawasanya, Allahumma salli ala Muhammad, memanglah tuhfah dan nihayah itu dia tidak boleh menjadi apa? Dia kata memanglah Syamsuri itu memanglah tempat faraid, bahasan faraid yang daqiq. Tetapi bagaimana kamu mengatakan tidak boleh fatwa menyalahi tuhfah dan nihayah?
Oh, Syekh Said Sumbul kata apa? Atukhalifuna wa ana syaikhukum. Oh, Syekh Said Sumbul marah. Kamu menyalahi pendapat aku sedangkan aku guru kamu. Oh, yang marah. Tak. Tukhalifuna wa ana syaikhukum. Sebab dia kata takrif tak boleh menyalahi tufah dan nihayah. Mesti pendapat dalam tufah nihayah sahaja. Tiba-tiba dia satu hari dia apa? Takrif masalah menyalahi tufah dan nihayah. Lepas tu nak berkata, Syekh, bantah. Faham tak? Tak boleh gitu. Syekh kata, aku ni Syekh hampa duk menyalahi kau buat apa? Faham tak? Kata pada Syekh, kami pada khalafta nafsak. Bukan kami menyalahi apa? Akan kamu. Kamu yang menyalahi diri kamu sendiri. Syadid ulama syadid. Khalafta nafsak. Dia kata sesungguhnya kamu berkata tidak boleh pada menyalahi tufah dan nihayah. Dan kami pun ambil pendapat kamu. Faham tak? Jadi dia ketika itu Pak Imam Qurdi rak balik bahawasanya apa? Tidak semestinya fatwa apa di atas tufah dan nihayah. Ala kulli hal murad daripada sini ialah kalau kita tengok daripada sudut fiqh al-zahir wallahu alam bahawasanya Imam Al-Qurdi afqah min. Imam Qurdi lebih afqah daripada gurunya Syekh Said Sumbul rahmatullahi alaihi. Afqah minhu bikathir. Zahir daripada apa muallafat yang keluar daripada tulisan Imam Al-Qurdi. Adapun Syekh Said Sumbul rahimahullahu taala faqih dan juga dia juga bersibuk juga dengan al-hadis an-nabawi alaihi salatu wassalam. Dan Imam Syekh Said Sumbul meninggal dunia di Taif Tapi bawah ni sebut kan, dekat bawah kitab 1175. Dan dia meninggal di Taif. Jadi dia berada di kota Makkah Al-Mukarramah dan meninggal di mana? Di Taif. Dia kalau kita nak, kalau hangpa nak baca, hangpa kena baca di awal kitab. Dia ada sebutlah tentang apa nama perbahasan ni. Apa nama? Ada ni. Iaitu pada muka surat 34. 34 Muka surat Umat 34. InsyaAllah. Tu ada tengok sini dia kata apa? Wiladatu wulida fi awal qarn tsani 'ashar al-hijri. Wafat pada awal-awal kurun ke-12. Bermaksud tidak ditetapkan secara apa? Secara tahdid berapakah waktu kelahiran dia. No? Hanya disebutkan awal-awal kurun berapa ke-12. Cuma wafat diketahui secara tepat. Tamam ya Syekh? InsyaAllah. Wiladatuhu. Wiladatuhu. Dan dia wafat di Taif dan ini agak mengingatkan pada kisah Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Abdullah bin Abbas di akhir hayat dia duduk di Mekah. Akhir hayat dia pergi ke mana? Ke bumi Taif. Jadi orang pun tanya dia, atatruku bilad ajdadik? Hang tinggal ke akan apa negara kampung hang, tok nenek moyang hang? Abdullah bin Abbas duduk dengan Nabi SAW di Mekah Al-Mukarramah, Madinah, semua Mekah balik. Tiba-tiba akhir hayat dia apa? Dia nak dia pindah pada Taif dan nak mati di Taif. Dan sekarang ada kubur Abdullah bin Abbas. Siapa hang tinggalkan Mekah Al-Mukarramah? Nama Syekh. Lalu kata dia, la ajlisu fi baladin yuhasibuni Allahu fihi 'ala niyyah. Aku tak mau duduk di satu negeri yang mana Allah Taala akan mengazab dan Allah Taala akan membalas atas kadar niat. Kalau kita niat di hati, Allah Taala akan mengambil salah tak? Niat nak buat jahat. Allah Taala mengambil salah tak? Tak. Illa fi Makkah Al-Mukarramah. Mereka di Makkah Al-Mukarramah. Makkah Al-Mukarramah baladun haram, baladun tayyib. Hatta niat di hati pun Allah Ta'ala mengambil kira. Kat Mekah. Dah dikira apa? Dah dikira satu kejahatan. Kerana apa? Allah Ta'ala sebut dalam Quran apa? وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِظُلْمٍ نُذِقْ. وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ. Siapa apa dia? Yang menghendaki dalam apa? Nak membuat kerosakan dalam apa? Fi. Dalam mana? Dalam Makkah Al-Mukarramah atau dalam Masjidil Haram. نُذِقْهُ. Kami akan bagi rasa azab. Allah Ta'ala sebut bahawa yurid. Siapa yang nak. Tuhan tak sebut bahawa siapa yang buat. Siapa yang nak. Maka disebabkan ini apa? Sayyidina Abdullah bin Abbas, dia kata dia tinggalkan kota Makkah Al-Mukarramah, pindah ke Taif. Dan kemungkinan dia Syekh rahmatullahi alaihi Syekh Said Sumbul mungkin apa? Mengikut daripada kisah ni. Berada di kota Makkah, kemudian akhirnya wafat di bumi Taif. Cuma dia tak tahulah dekat spesifik dia punya tempat maqam dia kat mana. Yang makruf dia. Makruf Abdullah bin Abbas. Tamam? Syekh Daud Al-Fatani pun sebenarnya ada kisah lah. Iaitu masa anda naik dengan seorang datuk. Datuk ni memang duduk di Tanah Harak. Lama lah duduk Tanah Harak. Anda duduk sebelah dia, anda tanya dia.
Dia pun sembang kata kita mengaji pondok. Dia seronok lah tapi cakap Arab. Datuk lama sini saya nak tanya lah. Betul ke sebelah daripada kubur Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu adanya kubur Sayyidina Syekh Daud Al-Fatahi. Dia terus marah. Tanya ya. Marah tu ya min al-bid'ah wal khurafat wal ish. Bid'ah wal khurafah wa madri marah bid'ah wal khurafat tu. Ha? Orang Melayu yang duduk lama di tanah Arab, yang memang Arab tu Ha? Boleh lah sikit-sikit. Boleh jugalah. Pelak-pelak jugalah bunyi. Jadi pelak pula kacak Melayu. Pelak pula. Tapi ala kulan mahal syahid dia bawa. Dia marah lah kata kita tanya je pun betul ke tak Syekh belah tu kubur Syekh Abdullah bin Abbas. Sebab apa kubur Syekh Daud sebelah kubur marah terus. Khurafat wal bid'ah wal madri ish. Bid'ah pula dah orang tanya je pun janganlah marah lagi tu. Faham tak? Terkejut kita kan tak? Insya-Allah. Ala kulli hal dia kata tidak dapat dibuktikan. Cakaplah kata tak dapat dibuktikan oleh sejarah dan semuanya. Kalam wadih. Ya al bid'ah wal khurafat madri ish. Faham tak? Bid'ah. Semua ni dah. InsyaAllah Syekhana. Kemudiannya kembali kepada tajuk. Iaitulah nama kitab Al-Awail As-Sumbuliyah. Al-Awail apa dia? Sumbuliyah. Buka depan. Tak apa. Al-Awail As-Sumbuliyah. Al-Awail apa dia? Al-Awail ialah apa dia? Ialah merujuk kepada awal. Dan barangkalinya ada jamak bagi lafaz awal. Ada ni tak? Kamus tak? Tengok kamus. Awail jamak apa? Patut ada kamus kan? Kamu makni kan? Bahasa Arab kan? Al-awail seingat ana ish. Jam'u awal. Simi ada? Makni kan? Kamu makni kan? Bagus Simi ni. Indonesia bos. Makni kan. Kamu makni tu nama app dah. Apa nama lah. Anak baik nak Mana? Mana dia punya ni? Main. Tengah rakam. Ni. Let's do. Bukan sini. Nak Google dia mana? Nak tengok kamu makni. Oh situ. Kamus. Cuba ada siapa ada kamus tak? Where ada? Indo tak mau. Indo tak dia nak keluar produk. Sekejap ah. Awail. Besok. Awal. Kamus ma'an. Nah. Awail. Ada. Awail jam'u awal sah. Betul tak? Jam'u awal betul tak? Awail kalau tengok dalam ta'rif Mu'jamil Ma'anil Jami', awail jam'u awal sah. Jadi awail jama' ish? Jama' apa awal? Awalun awail. Tamam? Jama' bagi al-awail. Jama' bagi awal. Syuf. Al-Awail As-Sumbuliyah. Pertama kali Al-Awail dia mana jamak awal. Kerana apa? Kerana mawdu'ul kitab, bahasan kitab ialah mengambil daripada beberapa kitab hadis yang masyhur, hadis yang pertama. Yakni daripada beberapa kitab hadis, lebih kurang dalam 30-40, dia ambil daripada setiap kitab-kitab hadis tu hadis yang pertama secara ghalib, dan kemungkinan dia ambil pada hadis lain pada pertama kerana tak jumpa pada juzuk yang pertama mungkin hilang, ataupun kerana ada makna-makna yang tertentu yang dihendaki oleh musannif, sama ada kita mengetahui ataupun kita tidak mengetahui. InsyaAllah. Jadi awail, yakni mal murad bil awail, yakni awal. Kerana apa dipanggil awal? Kerana mengambil daripada beberapa kitab hadis, apa dia? Akan hadis yang pertama ghaliban. Secara apa? Ghalib. Faham? Secara apa? Secara ghaliban. Kadang-kadang kalau dia ambil hadis yang bukan pada awal, emang kerana dia tak jumpa apa? Nuskhah yang pertama. Maksudnya kitab hadis ni mungkin sebahagiannya hilang. Maka apa dia? Maka dia pun ambil hadis yang tengah-tengah. Sebab apa? Hak tu je hak ada.
Ataupun mungkin kerana dia ada makna munasib yang dia nak. Kerana mungkin hadis pertama berulang-ulang, dia ambil hadis yang tengah-tengah. Masalah. Sikit dah. Maka apakah faedah daripada al-awail? Syekh, faedah al-awail ialah ittisalus sanad. Bil qira'ati fil awal wal ijazah fil baqi. Tujuan daripada al-awail ini dikarang ialah untuk menghubungkan sanad. Menghubungkan diri kita dengan para ulama secara umumnya dan baginda Nabi SAW secara khususnya. Tamam? Menghubungkan apa? Menghubungkan apa? Sanad. Menghubungkan apa? Sanad. Yakni, apa maksudnya di sini? Yakni, syuf. Datangnya Adam kepada Ana. Adam nak menyambung sanad kepada baginda Nabi SAW dalam beberapa kitab hadis. Tidak. Bila Adam mai dekat Ana, maka Adam membaca. Tayyib soalannya. Dia nak apa? Nak baca Sahih Bukhari. Dia. Kalau baca Sahih Bukhari perlu berapa lama Adam? Perlu masa daripada Adam dan perlu masa daripada Ana untuk nak bagi masa. Nak suruh baca daripada awal sampai habis. Yang ni masalah perlu pada masalah, perlu pada seminggu. Adam dah kalau lah, aku nak balik dah ni. Nak menikah lah masalah. Kita nak menikah dah tak dah nak ngaji-ngaji ni. Kita nak ambil sanadnya. Maka kerana itulah dikarangnya kitab Al-Awail. Syuf, caranya jalanan ulama dalam masalah ni ialah membaca hadis pertama dan ijazah pada baki kitab. Yang ni maksudnya baca hadis pertama daripada Sahih Bukhari, kemudian hadis yang kedua, 3, 4, 5 sampai akhir kitab bil ijazah. Sama dengan apa? Bil ijazah. Yang ni masalan ada mai kat mana? Dia baca hadis pertama. Ish hadzal makna yani. Maknanya Adam berhubung dengan ana, berhubung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui ana dengan cara baca hadis. Untuk hadis yang pertama. Adapun hadis yang kedua, ketiga, keempat bil ijazah. Ijazah tu apa? Al-idhnu fi riwayah. Izin dalam apa? Memberi izin dalam riwayat. Yani ana izinkan anta untuk anta apa? Meriwayatkan Sahih Bukhari kepada orang yang anta nak melalui jalur ana. Ayo na'am, bil ijazah. Tapi kena abang lah. Qiraah pada apa? Pada apa? Hadis yang pertama dan ijazah pada hadis yang lain. Itu kira masuk lah. Ada. Faham Syekh? Yang ni syuf, makna daripada sini, faham tak? Kita mengambil ijazah daripada apa? Daripada pengarang. Dan ini masalah Arba'in Ijluni. Tidak, kita nak sampai kepada masalah sanad kepada Imam Syafi'i. Sebab kita akan lalu satu jalan je, iaitu jalan apa? Jalan yang melalui apa? Pengarang kitab tersebut. Faham tak? Contohnya sekarang ni Syekh Said Sumbul. Jadi ada lebih kurang dalam apa? Puluhan kitab. Maka kita berhubung pada Imam Bukhari, berhubung pada Imam Muslim, berhubung pada Imam Syafi'i melalui jalan siapa? Jalan Syekh Said Sumbul. Faham Syekh? Baik. Jadi apakah faedah daripada kitab Al-Awail? Kitab Al-Awail faedahnya menghubungkan sanad. Dan mengapakah Awail ini dikarang? Awail ini dikarang kata para ulama seperti mana disebut oleh Syekh Abdul Fattah Buruddah dalam muqaddimahnya nukil daripada Al-Qasimi rahmatullahi alaih, bahawasanya tujuannya kerana himmah dah lemah. Himmah apa? Himmah tak ada. Tak, himmah ni pas semangat. Nak mengaji lama tu tak ada. Nak kahwin lagi. Tak? Sebab tu orang Allah tak mau minat. Jurumiah baca sampai 3-4 tahun. Kita bila nak habis? Tak, Jun. Tak, jurumiah sampai 3-4 tahun bila nak habis? Tak, dia fikir lagi. Tak. Sebab tu dalam Jawharah kata, walakin minat tatwili kallatil himam fasara fihi al-ikhtisaru multazam. Lah ni himmah dah tak ada. Fikir 3 tahun lagi aku nak khatam kitab ni, aku nak kahwin. Tak. Tidak. Sebab apa? Sebab himmah dah tak ada. Dia tak macam ulama dulu yang apa? Ana mengaji minal mihbarah illal maqbarah. Faham tak? Daripada apa? Start boleh pegang pen sampai mati. Bukan apa mengaji kubur atas orang mati. Mengaji sampai bila? Mungkin sampai bila? Adam. Ulama dulu mengaji sampai 30 tahun, 40 tahun. Orang lah dia tak boleh lah. Orang lah dia fikir apa? Lagi nak fikir nak kahwin, nak kerja, nak apa. Maka kalau kita kata suruh dia mengaji Sahih Bukhari dari awal sampai habis, sama ada sadar ataupun tidak, emma dia ada masa, guru tak ada masa, emma apa dia tak ada masa, guru pun lagi-lagi tak ada masa. Susah. Maka sebab itulah ulama bermula pada kurun ke-10, para ulama telah mula membuat ringkasan. Sebab apa? Sebab bayangkan Adam nak pi apa? Nak dengar hadis pertama daripada apa? Daripada kitab sekian. Adam nak mengaji mana? Hadis pertama daripada 10 kitab.
Ada kena buat mai 10 kitab tu. Gendong lagu tu. Betul tak? Jadi apa? Nak dengar hadis pertama ya? Betul tak? Gendong lagu tu. Maka timbullah fikrah pada awal kurun ke-10 bahawasanya mengarang akan kitab risalah yang menghimpunkan hadis-hadis yang pertama yang diberi nama Al-Awail. Maka Al-Awail ni bukan seorang ulama karang. Ada Al-Awail apa dia? As-Sumbuliyah. Baru ni, dulu ni kita baca Al-Awail apa? Al-Ijluniyah. Awail juga. Awail apa? Awail Al-Ijluniyah. InsyaAllah, Adam. Jadi pada kurun ke-10 mulalah apa? Pakat-pakat mengarang, masing-masing mengarang. Apa dia? Al-Awail masing-masing. Dengan sanad masing-masing. Jadi Al-Awail ni kalau kita tengok, di antara kitab Awail ni akan sama ke tak sama? Akan sama ke tak sama? Akan sama. Di antara Awail ni akan sama. Sebab apa? Sebab kitab yang dia ambil akan sama. Cuma, apakah tempat perbezaannya? Tempat perbezaannya di antaranya ialah selepas daripada kitab-kitab yang masyhur. Kitab yang masyhur apa dia? Sunan Sittah. Bukhari, Muslim, lagi? Abu Dawud, Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Majah. Kemudian Muwatta, Imam Malik, kemudian apa? Musnad Imam Syafi'i, Musnad Imam Ahmad. Hanya kitab tis'ah yang masyhur, kitab 9 yang masyhur. Tidak. Maka ghalibnya akan sama. Tapi mana tempat bezaan dia? Kitab selepas tu yang mana mungkin kurang masyhur bagi setengah orang. Sebab itulah kenapa ada nak baca juga Al-Awail As-Sumbuliyah bagi hampa. Sedangkan hampa dah ada Al-Awail Al-Ijluniyah. Ana yang pertama sekali Al-Awail, kedua-duanya Al-Awail ana baca dengan para guru-guru yang mulia. Kemudiannya di sana ada perbezaan di antara Al-Awail Al-Ijluniyah dan As-Sumbuliyah pada kitab yang lebih. Bermaksud ada kitab yang dalam Awail Ijluniyah tidak ada dalam Awail Sumbuliyah. Dan ada dalam Awail Sumbuliyah yang tak ada dalam Awail Ijluniyah. Sebab itu dah suruh bawa mari. Sebab kita akan masuk dalam hadis Bukhari. Tak maulah satu hari satu hadis lah. Satu malam satu hadis. Faham tak? Tak. Lebih kurang hampir 40. Tak maulah lagu tu. Betul. Sebab tu dah suruh bawa supaya kita terus pada hadis yang apa yang dah kita dah baca, mungkin kita hurai secara laju, kita mungkin satu malam boleh baca 3 hadis. 3 hadis ke 4 hadis. 3 hadis pertama tu hadis pertama. Ayo hadis pertama. Sebab tu tempat beza dia ke mana? Selain daripada kitab yang masyhur. Selain daripada kitab apa? Kitab yang masyhur tu tempat titik perbezaan. Tamam Syekh. Masalah dalam kitab ni ada sebut bahawa nama kitab dia Al-Masabih bagi Imam Baghawi. Dalam Ajluni tak ada. Tamam? InsyaAllah. Baik, apakah kepentingan belajar Al-Awail? Kepentingan belajar Al-Awail ialah pengenalan. Maka at-ta'rif. Apa dia apa? Kelebihan mengajar Al-Awail? At-ta'rif iaitu bukan pengalaman. At-ta'rif tu apa? Pengenalan. Pengenalan. Faham tak? Yang ni pengenalan apa? Pengenalan dengan kitab dan pengenalan dengan nama kitab dan nama orang yang mengarang kitab. Maka sebenarnya kitab Al-Awail ni sebenarnya ialah padan patut apa dia? Dibacakan hatta kepada apa dia? Para mubtadi. Bukan suruh gila sanad. Faham tak? Hari mengaji tak mau, dia kalau cari sanad. Bukan. Bermaksudnya apa? Suf. Para ulama dulu, depa kan buat mari tahu anak-anak depa. Anak-anak depa kan buat mari. Ni anak-anak depa buat mari, suruh apa dengar hadis. Baik, dengar hadis. Lepas tu apa faedah dia dapat? Pertama tak syak, tabarruk. Tapi di antara faedahnya juga ialah nanti dia akan perlukan sanad la ni bila dia tua nanti. Sebab apa? Masa tu dia orang akan mencari sanad syekh tersebut yang mana ramai orang tak sempat. Tapi dia ada. Masa dia kata, aku zaman budak dulu, aku telah mendapat ijazah daripada Syekh Al-Fulani. Macam Imam Suyuti berjumpa dengan Imam Hafiz Ibn Hajar ketika kecil. Dan dia kata telah ijazah akan dapat oleh Ibn Hajar. Padahal masa budak-budak. Naam. Kerana apa? Tujuannya untuk berhubung sanad. Tamam Syekh? Maka kelebihan Al-Awail ialah apa? At-ta'rif. Pengenalan dengan apa? Dengan kitab dan juga nama pengarang. Maka sesuai bagi mubtadi untuk mengenali kitab-kitab hadis. Syekh mubtadi dari penuntut ilmu, bukan orang awam. Orang awam yahtaj ila al-arba'in an-nawawiyah. Perlu arba'in nawawi. Perlu penawar bagi hati. Perlu maraqil ubudiyah. Bidayatul hidayah ila akhir. Faham tak? Ni insya-Allah ada lu nak ngajak dekat Tafiz ngajak budak-budak. Inilah seminggu sekali ustaz tu minta kena ustaz boleh tak mengajak budak-budak Fathul Qarib. La ilaha illallah. Fathul Qarib. Fathul Qarib. Dia kata, oi berat tu ustaz. Saya kata saya pun tak belum tentulah boleh mampu kan. Kau dah tentulah, faham tak? Bagi kita nampak kita ni lembek, faham tak? Faham tak? Daripada ni kita cakap Safinatun Najah.
Mai Safina dia pun pening juga. Awal baik bawa syurutul istinja. Masih. Syurutul istinja apa? Samania. Budak-budak pening kita. Aku masuk istinja sekejap je tau. Budak-budak masuk. Tak pernah fikir nak apa. Ayung qiyal mahalla, pakai batu kono situ, kono sini, berpindah lompat ke dok najis tersebut. Salam Ustaz Zam. Baik. InsyaAllah Syekhna. Maka sebab itu anda sebut tujuan al-awail, tujuan sanad pada hari ini, kata Imam Ibn Salah rahmatullahi alaih, bukanlah untuk isbat ma yurwa. Bukan untuk mensabitkan apa yang diriwayatkan. Tetapi tujuannya ialah baqa'us silsilah. Ialah mengekalkan jalur di antara kita dengan baginda Nabi SAW. Yakni, masalan, zaman dulu, betul tak? Zaman dulu. Awal-awal. Seorang perawi mengaji hadis. Dengan guru dia. Lepas tu guru dia dengan guru dia, guru dengan guru dia dengan Nabi SAW. Tayyib. Soalan di situ. Dia riwayat hadis tu untuk apa? Untuk isbat masalah. Betul tak? Zaman dulu. Isbat masalah ni apa? Nak menentukan. Dengan hadis ni, dhaif, maka hukumnya bagian. Kalau hadis ni sahih, hukumnya apa? Bagian. Betul tak? Tayyib, hari ni. Yang ni hantar apa? Hantar ambil riwayat dengan ana. Adakah maksud dia hantar lepas ni, hantar tengok syiar ni dia ada masalah. Yang ni, kadang-kadang dia lupa hadis. Lepas tu guru dia pun sama juga. Guru dia ni kadang-kadang kuat ilmu kalam. Masalah. Faham tak? Ilmu kalam, mazmu. Masalah. Dia tu maka kita dapat mengetahui bahawasanya hadis yang kita riwayat daripada dia tertolak. Bukan. Sebab zaman sekarang ni bukan lagi untuk mensahihkan, menghasankan, mendhaifkan. Hatta kata Imam Ibn Salah, pintu sahih, tashih dan tadhaif telah tertutup. Ra' Ibn Salah. Tamam? Tapi murad daripada hari ini ialah apa? Baqa'us silsilah. Mengekalkan jalur hubungan sanad itu berantai sehingga hari kiamat. Taklah, maksudnya contoh kan. Sekarang ni, hampa riwayat daripada ana kepada Imam Bukhari. Tidak. Okey, masalah. Sampai kepada Imam Bukhari. Taib. Dia atas pada guru pada guru ana. Faham tak? Masalah apa? Tak maulah kata guru ana. Guru atas pada guru ana. Salah seorang tu apa? Perawi yang bermasalah. Bukan perawi orang apa? Seorang yang mungkin permasalahan tidak mulazamah solat berjamaah, yakni masalan suka bergurau, suka apa kencing berdiri, tak warak masalan. Adakah dengan sebab anda tengok sanad ana tiba-tiba ada orang yang dipanggil yang kata maka sanad ni tertolak? Tak, sebab apa? Zaman sekarang ni bukan lagi nak berisbat barang yang diriwayatkan. Riwayat ni bukan untuk kita isbat masalah. Isbat hukum. Bukan. Zaman tu dah habis. Faham tak? Zaman sekarang apa dia? Hanyalah mengekalkan sanad as-silsilah. Mengekalkan hubungan sanad tersebut. Supaya apa? Datangnya apa? Berantai. Sebab apa? Sebab itulah para ulama' bawa mari tau. Anak-anak mereka kecil-kecil bawa mari majlis hadis. Kadang-kadang budak-budak duk bising ni. Ni budak-budak bawa kadang-kadang mari majlis hadis dak. Leno. Nah, kawan dak berstrik tau. Hadasana. Hak kawan di belakang dulu. Leno. Adakah kita panggil terputus sanad? Betul. Jawapannya, kita sebut balik tujuannya itu hanya untuk menghubung sanad. Sebab itu pada berlaku kepada kibar ulama dalam majlis-majlis mereka, Al-Imam Az-Zahabi, Al-Imam kibar ulama. Ada apa? Budak-budak duk main dalam majlis. Depa tak larang dan depa tak tegah. Dan mereka isbat nama mereka adalah orang yang mendapat ijazah. Kan kita ada apa? Ada apa? Jadual nama, betul tak? Nama kan? Ni dengar apa? Orang pertama dengar hadis ni. Jadi masalah kalau dalam satu majlis tu, dia bagi ijazah, ada 30 nama. Nama hatta nama budak-budak masuk. Hak duk main duk main dalam majlis. Tak. Yang kita tengok pok ni, tak. Tak, tetap letakkan nama juga. Pasal apa? Bukan nanti esok-esok dia boleh riwayat balik kepada orang lain. Yakni telah mengijazah lah oleh Asy-Syaikh Al-Fulani ketika aku masih kanak-kanak Sahih Al-Bukhari. Tamam? Dia kata antar masa tu budak-budak antar bukan retipa. Faham tak masa tu? Tak, sekarang ni bukan untuk isbat masalah. Tapi hanyalah mengekalkan hubungan apa? Sanad. Hatta lebih pada tu lagi, Ibn Taymiyah rahmatullahi alaih, ada orang yang hadir di dalam majlis dia, orang kafir, wala'idzubillah. Kafir dengar hadis dari Ibn Taymiyah, dan bila mana dia penulis Ibn Taymiyah kata apa? Ni tulislah, dia dengar sekali tak? Tulis. Orang marah dia. Akhirnya jumpa Ibn Taymiyah. Ibn Taymiyah kata letak nama dia. Kalau dia mendengar. Dan takdir Allah Subhanahu wa taala dia masuk Islam setelah daripada kejadian tersebut. Maka dia pun riwayat balik akan apa?
akan ijazah tersebut yang mana ketika kufur wal'iyadzubillah. Betul tak? Maka menunjukkan kepada apa? Ulama datang mutaakhirin telah bermudah-mudah kerana murad daripada sanad bukan isbat masalah sahih ke, hasan ke, dhaif ke, apa hukum ke, bukan. Hanyalah mengekalkan sanad. Orang panggil mengekalkan tradisi. Mengekalkan apa tu? Tradisi. Sebab tu kalau orang dia kata lah ni sanad tak penting. Yang ni dia cakap tu ada makna yang benar. Kan bisa dengar orang cakap tu. Lah ni sanad bukan penting mana pun, yang penting ilmu. Dia cakap dia tu sebenarnya dia kena cakap tu bagi nampak cantik sikit. Orang kata malah kata kan. Ada setengah-setengah guru lagu tu. Sanad tak penting mana lah ni, yang penting ilmu. Dia yang dia cakap tu ada wajah benar tapi mungkin dia kena elokkan sikit cakapan. Dia kena elokkan sikit cakapan. Yang ni benda yang paling penting di zaman sekarang ialah ilmu. Adapun ijazah maka itu hanyalah untuk mengekalkan apa nama hubungan kita dengan baginda Nabi SAW. Bukan kata sanad ni tak penting, tak yapi lah, tok pi lah, buang sampah. Apa cakap lagu tu? Cakap kata bahawasanya yang paling penting ialah hampa faham masalah. Bukan tergila-gila mencari sanad. Mencari sanad itu apa? Ialah fadilah, satu kelebihan yang apa? Kita tak dapat nafikan. InsyaAllah, Mat. Yang mazmumnya apa? Yang mazmumnya masih tengah orang duk pergi naik Mesir, contohlah masalah. Ataupun bukan di Mesir saja, di Malaysia saja. Gila cari sanad. Jumpa Tok Guru ni sanad. Sanad beribu. Tapi sampai buat tak mengaji. Kitab ni, sanad tu sanad. Orang tanya, Allah Alam. Bukan bidang tu. Hak ni yang apa? Yang mazmum di sisi sebahagian apa? Masyaikh. Kerana apa? Kerana dituntut untuk kita mempelajari dan mengambil sanad. Jangan ambil sanad saja. Syekh Yasin Al-Fadani rahmatullahi alaih. Ini nama depan dia kan? Buat tengok dulu. Bawah tulis sekali nama apa? Ta'lif. Bawah sekali. Nama apa? Al-Allamah, Al-Muhaddith, Al-Musnid, Al-Faqih, Al-Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani. Syekh Yasin Al-Fadani rahmatullahi alaih. Musnidud dunia, musnidul asr. Musnid dunia. Musnid dunia ni orang Indon, musnid dunia. Orang Indon ni mana orang Nusantara lah. Orang Melayu kita lah. Mengaku lah. Tidak. Orang Melayu lah. Faham tak? Dia musnid dunia. Pakat-pakat ulama' Yaman ambil sanad dengan dia. Ulama' Mesir ambil sanad dengan dia. Pakat-pakat ambil sanad belakang dengan dia. Adakah dia hanya sanad buta-buta lagu tu ya? Tak. Dia sendiri pun kana yaqul ba'd al-masyayikh min a'lami man ra'ayna fil fiqh Syafi'i. Di antara ulama yang paling yang di antara yang alim dalam fiqh Syafi'i. Tengok kitab-kitab dia yang dekat dalam al-qawaid, kitab hatta dia mengarang hatta dalam ilmu falak. Sekarang kitab dalam ilmu falak. Sekarang kitab banyak dalam mantik dia karang. Banyak kitab-kitab yang dekat menunjuk kepada kealiman dia, bukan semata-mata sanad. Tak. Tapi ala kulli hal dia apa? Apa isap apa? Isap shisha. Itu apa Syekh Ali Jumaah kata apa? Dia kata bahawasanya ni ada apa? Saya nak kata haram pun masalah apa? Haddatsana dia kata haddatsana Sayyidu Alawi al-Malik al-Makki. Haddatsana ada tak ambil tarik. Nampak? Disamih sanad al-karkarah. Karkarah yani kurkur. Karkarah. Faham tak? Syekh Yasin Al-Fadani ada lagi gambar dia. Pobek tengok dia pilih Syekh Yasin Al-Fadani ada. Dia baca sanad musalsal bil awwaliyah, ada rakaman suara dia. Ada min kibar ulama al-hadis. Tapi menunjukkan dia bukan semata-mata sanad tau. Bukan duk cari sanad saja, bahkan apa dia? Min kibar ulama yang belajar dan juga yang mengajar di madrasah solatiyah di masjid di tanah haram. Dah shisha dia tu anda dapat berita bahawasanya bukan shisha dibeli kedai Kodan gitu. Bahkan shisha tu dibuat oleh anak murid dia tu Syekh Wazir. Kelantan kata dia yang buat shisha untuk yang buat shisha. Jadi bukan shisha tu bukan syubhah. Tapi katanya Syekh Yasin dia pernah kata pada orang yang nak iktiraf dia lah. Masalah ni, masalah shisha ni dia kata gini. Dia kata al-bukhur shifa'ul lima fis sudur. Yang bukhur tu apa? Bukhur tu yang dia tarik tu. Yang ni asap itu adalah penyembuh bagi apa yang di dalam hati. Al-bukhur shifa'un lima fis sudur. Dan anda mesti cari-cari ada orang yang menyimpan apa musalsal bil karkarah. Musalsal apa? Tapi Syekh Yasin Al-Fadani rahmatullah ajib. Dia orang yang ajib, dia boleh mengumpulkan banyak sanad-sanad yang musalsal yang pelik. Musalsal topi. Topi ni topi bulat lagu tu. Musalsal baru ni anda dapat kot musalsal top pen. Insya-Allah nanti Majlis Khatam boleh buat musalsal top pen. Pen atas telinga. Musalsal daripada guru ana, daripada Syekh Mahmud Sarraj, daripada Syekh
Alamud Dunya wad Din Yasin Al-Fadani. Banyak lagi Syekh Yasin Al-Fadani, pasal sapu muka lepas mayang pun daripada tariq Syekh Yasin Al-Fadani. Banyak musnadud dunia Syekh. Musalsalat dia banyak sangat Syekh Yasin. Kathir musalsalat Syekh Yasin Al-Fadani rahmatullahi alaih. Dan ambil daripada Al-Allamah Syekhna Allamah Syekh Judihi, daripada Habib Salim, daripada Syekh Yasin Al-Fadani sebahagian apa musalsalat yang diletak dalam kitab Sabtu Habib Salim rahmatullahi alaih, Miskul Atiri fi Sabtil Habib Salim Syatir rahimahullah taala. Insya-Allah. Musalsal bil awwali, musalsal apa? Banyaklah musalsal. Tamam. Kemudian akhirnya dia kata apa? Sikit lagi al-musalsal bil apa? As-Sumbuliyah. Musalsal pula. Al-awail apa dia? As-Sumbuliyah nisbah kepada Syekh Sumbul rahimahullahu taala. Insya-Allah jelas tu. Baik. Dan insya-Allah selepas kitab ni lepas habis kitab ni kita cubalah khatam sebelum cuti. Sebab dia sikit je. Sampai kepada Zail. Kemudiannya Al-Awail As-Sumbuliyah. InsyaAllah lepas pada tu kalau ada rezeki kita baca kitab Arba'in Hukum Hakam. Kemudiannya lepas pada tu barulah anda fikir untuk apa? Baca fiqh malam. Tujuannya untuk apa? Bagi berhubungnya sana. Kemudian kata muallif rahimahullahu taala, bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah. Sebab dia muka surat sampai mana? Muka surat sampai mana? Sebab anda sebut tadi, perbezaan di antara dia dan Arba'in Ajuri tidak banyak. Lebih kurang 7 ke 8 hadis. Memang dah habis pada muka surat 83. 83. Kemudian belakang ni ada Zaili. InsyaAllah kalau ada rezeki kita baca. Tapi dia dah kira kitab yang suku sakat. Tenang. Banyak hadis sambung. Nah. Tapi tak nafikan ada lebih kurang 7 ke 8 hadis yang tempat perbezaan. Di sini tak? Naam. Sikit je lah. Tak banyak mana lah. Ni lah. Ni Sebab muka surat 39. 41 dengan 79. 7. Dia sebenarnya kitab ni sebenarnya kena baca dalam satu majlis ya. Dia sebut dalam di mukadimah. Wal yuqra fi majlisin wahid. Tak dibaca dalam satu majlis. Di ahli istibsar. Tapi ana macam mana beritahu? Ana bila baca kitab kita syarahlah. Dia kadang-kadang bukan maksud silap mata, dia panggil sardan. Sardan ni apa dia? Sardan ni baca straight lagu tu je. Tapi anda kalau boleh nak suruh apa mendapat pengenalan yang betul-betul pengenalan lah. Orang Arab tak apalah, dia dah baca tu dia dah nampak dah sikit-sikit. Tak. Kita ni tak aja. Wallahu a'lam. Baqa'us silsilah dia kata, kekal sanad. Itu pun yang paling penting. Imam Syekh, Allahu taala alam bisawab. Jadi anak Cantik ni.